Orang Melayu wajar bertaut untuk perangi rasuah. Pelik bin ajaib, tiba-tiba timbul Proklamasi Melayu 2023 dalam era Malaysia Madani. Seolah-olah hari ini Malaysia Madani menggugat orang Melayu. Jika diikutkan fatwa songsang pihak penunggang agama, gugat orang Melayu maknanya gugat Islam. Sedangkan hakikatnya, tiada siapa yang tergugat dengan kerajaan baharu ini kecuali para perasuah sama ada yang sedang melakukannya atau sudah bersara daripada melakukannya. Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof nampaknya merasa terpanggil dengan kemunculan proklamasi ini. Katanya sejak mencapai kemerdekaan, ia membuka pentas demokrasi. Muncul persaingan antara orang Melayu untuk mendapat kuasa. Sepanjang sejarah pasca kemerdekaan, Melayu berada dalam agenda teratas dihidangkan atas dulang emas ekonomi, budaya, agama dan pendidikan tak kira siapa yang menjadi kerajaan, sama ada Perikatan Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional maupun Kerajaan Perpaduan hari ini, kata Mujahid. Beliau berkata sepatutnya perjuangan Melayu berada pada tahap yang jauh lebih baik dari awalnya setelah lebih 60 tahun resolusi, dasar dan keazaman politik dimiliki pemimpin parti-parti politik Melayu. Bagaimanapun, Mujahid tidak melihat ianya berlaku. Ironisnya, 2019 kita ada Kongres Maruah Melayu 2023, kita ada Proklamasi Orang Melayu yang masih bercakap tentang orang Melayu tidak pernah menguasai ekonomi negara kerana gerai-gerai kecil mereka pun sudah diambil orang. Satu-satunya kuasa yang ada iaitu politik juga terlucut dari tangan mereka dan nasib orang Melayu kini dan akan datang tidak lagi dapat ditentukan oleh mereka. Naratif berzaman ini dirumuskan dengan slogan yang klasik iaitu Melayu perlu bersatu, Melayu perlu bertaut, ujarnya. Mujahid berkata beliau tidak menyanggah aspek bertautnya orang Melayu namun mempersoalkan apabila ia digerakkan oleh pihak yang pernah berada lama di puncak kuasa. Biar saya tegaskan di sini, saya tidak ada masalah dengan konsep Melayu perlu bertaut. Tetapi saya ada masalah kalau isu besar Melayu ini diswastakan kepada kelompok tertentu dan paling mengecewakan, individu yang menggerakkan ini adalah individu yang berada di puncak kuasa sebagai PM 22 tahun dan kali kedua 22 bulan. Apakah dia membuat proklamasi orang Melayu ataukah proklamasi tentang dua kali kegagalannya? Ataukah ia bermotifkan politik atas dendam pribadi, bidasnya? Mujahid tidak memperinci apakah kegagalan itu dan dendam pribadi dipercayai merujuk kepada dendam Tun Dr. Mahathir dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau mengingatkan bahawa agenda Melayu pernah berada dalam acuan dasar ekonomi baru DEB, penerapan nilai Islam, Hadari, Wasatiyah, Kemakmuran Bersama dan kini Malaysia Madani. Jelasnya sepanjang sejarah dasar-dasar ini agenda Melayu senantiasa dimartabatkan. Masalah yang membantut usaha murni ini bukan isu agenda Melayu tetapi masalah ketirisan, rasuah, nepotisme dan kronisme. Beliau mengimbas kembali bagaimana Tun Dr. Mahathir walaupun sudah bersara telah bangkit dengan deklarasi rakyat pada 4 Mac 2016 untuk melawan skandal terbesar negara One Malaysia Development Berhad 1MDB yang berlaku di bawah acuan Wasatiyah Perdana Menteri ke-6 Datuk Seri Najib Razak. Menurut Mujahid, PMX mengangkat Malaysia Madani dan ketegasan beliau membanteras rasuah dan memartabatkan integriti tidak dapat dipertikaikan. Dalam era terkini, isunya bukan agenda Melayu lagi tetapi bagaimana menyalut agenda Melayu dengan nilai kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, kepercayaan dan ihsan. Khususnya nilai ihsan yang menegaskan soal kebertanggungjawaban manusiawi dan menolak keburukan manusia prasuah yang hilang nilai amanah dan tanggungjawab, tegas beliau. Mengulas lanjut, Mujahid melihat Malaysia Madani muncul berlatarkan hasrat Raja-Raja Melayu mahu melihat penyatuan, tautan dan perpaduan bagi melahirkan sebuah kerajaan yang stabil. Justru timbul tanda tanya keperluannya seruan proklamasi Melayu. Bukankah pelik proklamasi orang Melayu dalam agendanya ke-11 dan 12 menyeru ketepikan kepentingan diri dan mengajak orang Melayu bertautlah semula demi agama, bangsa dan negara? Bukankah kerajaan Malaysia Madani lahir dari hasrat ke-11 dan 12 yang diproklamasikan? Apakah ada seruan yang lebih besar dari apa yang dihasratkan oleh Raja-Raja Melayu sehingga memerlukan proklamasi orang Melayu sekali lagi? Tempelak pengerusi Pakatan Harapan Perak itu. Beliau dengan terus terang menolak pendekatan tersebut. Saya kurang setuju proklamasi Melayu bukan sebab saya anti Melayu sedangkan saya juga berbangsa Melayu. Tetapi saya bimbang Melayu telah diheret kepada kancah politik berorientasikan kebencian, permusuhan, agenda pribadi dan dendam kesumat yang tidak berkesudahan. Paling saya bimbang ialah agenda Melayu yang hanya diiktiraf ianya satu agenda apabila aku yang menetapkannya. Sebaliknya, Mujahid mengajak orang Melayu bertaut untuk memerangi rasuah. Sudah-sudahlah, marilah kita orang-orang Melayu semua bertaut atas kepentingan memerangi rasuah.
menstabilkan kerajaan dan sudah-sudahlah orang Melayu dimangsakan oleh orang Melayu lain yang mudah lupa, tegasnya. Bagi pentaksub penunggang agama, tidak kira siapa yang pemimpin mereka bertahun, ia tetap benar walaupun menyanggah titah raja kerana kononnya keputusan raja tidak qat'i. Kenyataan agung satu kenyataan yang tidak qat'i. Maksudnya? Tidak jadi kata putus yang menghalang untuk perubahan dalam negara demokrasi. Mengikut raja perlembagaan, raja di bawah perlembagaan. Perlembagaan kita masih menjunjung demokrasi. Dalam isu proklamasi Melayu ini, menurut Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang, walaupun Tun Dr. Mahathir banyak berkhilaf dengan PAS, namun banyak titik persamaan yang wajib diambil kira dan bersatu menunaikan kewajipan agama, bangsa dan negara bersama Islam. Musuh Melayu sekarang ialah DAP, walaupun parti itu tidak terlibat langsung dalam tragedi Memali kerana kononnya parti itu ekstrim terhadap Islam dan mencabar hak kaum Bumiputera dalam perlembagaan. Strategi politik mereka yang mahu menguasai negara dengan memancing Melayu menjadi alat sementara waktu sebagai Perdana Menteri, Menteri-Menteri Kabinet, Menteri Besar dan Ahli Majlis Kerajaan Negeri, Datuk Bandar dan lain-lain bagi memancing kuasa dakwa timbalan pengerusi Perikatan Nasional itu. Justru lupakan sahaja tangisan Balu dan anak-anak penyokong PAS mangsa tragedi Memali. Yang penting selamatkan diri daripada menjadi kluster mahkamah apabila Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyiapkan siasatan mereka. Rakyat termasuk yang berbangsa Melayu menunggu saat itu. Sungguh orang Melayu tidak mahu menjadi mangsa orang Melayu lain yang mudah lupa. Ingat, rakyat sentiasa memahati.